Bismillahirrahmanirrahim. Dalam zaman dulu itu di petanding ni orang panggilnya, mana dunia pernah petanding atas nama kata Empire Langka Sukan. Anacak Langka Sukan. Anacak Langka Sukan ni timurnya dalam peta dunia, dalam tarikhnya dunia, dalam catatan ahli sejarah Cina nya Langka Sukan ni dalam zamannya abad yang kedua Masehi. Abad yang kedua Masehi. Jadi artinya Langka Sukan sampai sekarang ni hampir-hampir dengan 2000 tahun. Langka Sukan. Di mana terletaknya Langka Sukan? Empire Langka Sukan ni terletaknya di kawasan Benyalimo sekarang. Itu ahli sejarah Indonesia, ahli sejarah Jawa dari Kamus Sejarah Ensiklopedia Jawa. Jadi beritahu kata ibu kota, ibu negeri Langka Sukan tu namanya Jerang ataupun Jereng. Sekarang ni ada kampung Jereng di Nyalimo, Jalan Cabai Pak Nabi Jabi itu di situlah pusatnya ibu kota bagi Langka Sukan. Di Langka Sukan ni arti Langka Sukan, maksud Langka Sukan, Langka itu maknanya pula, Suka itu maknanya pamsuk suka. Yang kena bahasa yang ada peranan penting dalam pak kita ni iaitu bahasa Sanskrit. Langka Sukan artinya pula yang berbahagia. Muka, anacak muka, ki tempedo pamsuk dalam zaman. Jadi di sini dah tepatnya bertolak, boleh kata nenek moyang orang bangsa Melayu dari kawasan masa Langka Sukan tu. Jadi soalannya, apakah kebudayaan ataupun agama rakyat jelata dalam Empire Langka Sukan? Jadi jawabnya, agama belum kali itu Langka Sukan nak terima agama Brahma, Ram. Orang Langka Sukan zaman dulu kali itu, iaitu tok nenek moyang kita di sini, dia sembah dulu matahari, bulan, pokok kayu yang besar-besar, pun jera, pun apa yang besar-besar. Dia semua pula air carok. Dan saat itu berimej pula dengan hatu-hatu. Itu agama dulu. Kemudian Brahma daripada India masuk mari, Langka Sukan timur Brahma. Tak kenapa. Kemudian timur pula agama Hindu. Pengaruh India saat itu. Jadi tepat terletaknya dalam masalah segi pumisat, segi geografi ilmu alam. Langka Sukan dulu petanding sekarang ni tu, mana dia tak di tengah-tengah kekuasaan Cina dengan kekuasaan India. Yang mana saat itu Cina saat itu sebagai negara ataupun bangsa yang mempunyai peradaban yang terbesar, Arya Hamsa. Cina sebelah. Di belah laut Cina. Kemudian itu di belah laut India ni negara India pula. Lalu itu Langka Sukan kan itu dipengaruhi oleh kebudayaan dan agama itu daripada India masuk lagi. Zaman itu Langka Sukan. Langka Sukan adalah sebuah negara merdeka yang berdaulat. Masa itu super power ataupun maha amnat zaman itu kan itu iaitu Parsi, Rom, China, India yang jadi kuasa-kuasa terbesar. Tapi dalam sejarah membukti kata tempat kita di sini Langka Sukan ni adalah negara yang bebas, yang berdiri sendiri, ada kemajuan buat hubungan dengan Cina, dengan Arab, dengan apa. Masa Langka Sukan tu orang Arab sendiri, belum Islam lagi, orang Arab, orang Parsi pun untuk bisa mari dapat hubungan. Kemudian tolak daripada Langka Sukan ni orang pok-pok sakai ada dalam hotel dan itu demo tu bukan orang lain. Demo tu maknanya tok nenek kita juga. Bercampur aduk dengan orang laut. Orang laut lawan kawasan Bukit Pengarno ada di orang laut. Dua-dua ni bercampur, jadilah kepada buat kita Melayu. Jadi arti di sini Langka Sukan itu adalah anacak Melayu. Zame, Ram, Leki. Ini rekah latar belakang. Belum nak sampai kepada Islam. Kemudian dalam zaman sekitar abad yang ke-7 Masehi, Empire Sriwijaya, Anacak Sriwijaya daripada Palembang. Dia berkembang agama Buddha.
masuk di sini supaya menjatuhkan agama Brahma dengan Hindu. Maka raja di Langkah Suka pun timur pula agama Buddha. Agama Buddha Nikai Mahayana mazhab. Tapi bahasa yang sungguh guna itu bahasa Melayu yang kita kecek sekarang. Lalu tu Saki-Baki Zalaning tu masih ada lagi di kawasan Nyalimo, iaitu orang panggil Merang Jarang Borak. 3 mukim dari Ampun Nyalimo adalah Tapok Anak Langkah Suka. Tapok Taning, Zame Buza, Zame Hindu, Zame Brahma. 3 mukim sini iaitu Tambun Wat, Daleket Ampun Jarang, Tambun Peracan, Tambun Yarang. 3 tambun ini adalah kawasan ibu kota. Lepas pada tu pula nak menuju kepada Islam dalam sekitar tahun 2000, Kuta Sakarat 2000. Dalam belum pada tu dalam tahun 2000 ni kosong 2000 gajah daripada Langkah Suka. Langkah Suka zaman itu nama berubah jadi Kota Mahligai. Kota Mahligai bertempat lagi di Penyalimo. Kota Mahligai. Di Kota Mahligai, gajah Melayu namanya Payatu Indira. Payatu Indira Nakapa nama dia. Itu nama orang Melayu sama itu. Dia tu di Kota Mahligai. Kemudian kadang bombing dari kuasa sungai tu apa Penyalimo tu, dia jadi tokoh. Kapal pelabuh daripada luar nak masuk main susah. Timbullah fikrah dia sana itu nak tukar tempat. Nak cari tempat nak buka istana baru. Ada satu lagi pakak sorak dengan pembesar-pembesar dia. Gajah Indira ni dia ada minat dia, ada hobi dia dengan adirek dia. Kalau kita learning tu orang ada hobi dengan adirek, pego burut titik. Masa-masa luar pego burut titik suka-suka. Orang zaman dulu, terutamanya raja dalam istana, masa luar dia suka memburu binatang. Copkanlah tak binatang. Maka apabila dia bersorak sudah, katalah kepada kita nak pergi buru binatang ni di tepi pasar. Buat putus sel ni tak hari sudah pakai naik gajah. Kenaik ke gajah ni tu tak lain tak pakai zaman dulu, iaitu gajah. Gajah putih, sangka. Tolak daripada Kota Mahligai, bagi kawasan tepi pasar. Siapa di kawasan tepi pasar? Bertemuh apa situ sudah, dia ada anjing bubu. Botok dinari dia anjing bubu salah. Gajah tanya, pembesar dia kata, apakah yang anjing salah? Apakah askar belum balai jawab kata, ada kijil putih 1 ekor lalu. Tak payah tengok kijil putih. Maka raja pun saya tengok hulu badai gambar digat kijil putih. Pakak tu pergi cari di pasar. Cari kijil putih ni, siapa gelap? Raja naik gajah, kita tanya tu mana kijil putih. Puak-puak hulu badai dia, puak askar yang jawab kata, kijil putih siapa di sini, siapa dia raih di pasar ni. Siapa di sini tepi pasar, kemudian raih di pantai ini. Kerajong Thao มาถึงณตรงนี้ชายหาดนี้และก็หายแล้วที่ชายหาดนี้ Gajah dengar, oh gila di pantai ini. Gila di pantai ini, mari dilogak dari tempat kita. Kijil putih gila di pasar ni. Inilah timurnya tempat nak jadi pasar ni. Mengikut dalam sejarah. Jadi bertolak daripada tempat kijil putih hilang adalah raja tengok sana itu berasa kenit tempat ni. Kawasan tepi pasar Wasa Suka panggil pembesar dia bersorak kalau gitu. Dia setuju untuk membangunkan istana di tepi pasar. Kebetulan tepi pasar tu pula jadi pasar saat itu dia pasir putih bersih. Pasir putih bersih. Lalu tu pasir tepi pasar hak bersih putih sana itu dia panggil kata krusek. Dalam kaum hak Indonesia juga sebut istilah krusek kata pasir tepi pasar yang putih bersih.
Lalu tu di kawasan itu pula panggil kampung kata kampung Krisik. Sampai kali ni Krisik. Bawa sebut Krisik pada hari ni insya-Allah pelajar-pelajar pun nak dalam kita dia tak lain tak bukan. Kena ingat kepada sejarah 4-5 tahun yang lepas yang mana umat Islam kita dalam 3 wilayah ni pakak berhimpun situ, pakak minta keadilan kembali Masjid Krisik kepada umat Islam. Kemudian kepada peringkat setangga-setangga insya-Allah nak sapa kepada Masjid Krisik itu lagu mana kat ceritanya. Bagaimanakah sejarah? Malam ni insya-Allah kita boleh buka hal-hal kejadian Masjid Krisik. Istana sudah buat di situ masa sekitar 3 bulan buat siap. Nama hal itu langkah apa nama ni kota mereka masih lagi ada penyalimu. Di sini panggilnya kawasannya petani. Masa tu Raja Indira masih lagi agama Buddha, Mahayana. Tidak lagi Islam. Oleh rakyat-rakyat yang kawasan kota mereka pun pakak mari tu batas tunggu raja Islam. Jadi artinya daripada tahun 2000 Poso Songkhan Raja Indira ni mai buat kota di tepi batas ni. Masa tu tanding hari itu mengikut ahli-ahli sejarah daripada Eropah, napa Tisat Juro. Daripada orang Belanda baik, orang British baik sudah buat catatan kata belum raja nak memeluk agama Islam tu rakyat pedagang sudah memeluk agama Islam dah 300 tahun. 300 tahun tu rakyat orang-orang kampung tepi pasar sana itu pedagang-pedagang hokar sana itu sudah memeluk agama Islam, pen Muslim. Tapi Raja Wang, semenat Raja Wang tu masih lagi agama Buddha, belum Islam. Dia boleh pakai agama ke. Jadi tolak daripada sini tu boleh kata orang Arab baik, orang Parsi baik, dia mari tempat kita di sini tinggal kerana tanah sini tanah yang subur. Kawasan ni adalah kawasan yang subur. Tengok dalam peta. Kalau kita tengok dalam peta ni, kawasan ni orang panggil, bahasa Sia panggil Lempong. Semenanjung emas. Kawasan ambil daripada Segeting Kera turun mari daripada Ampel Kerak Buri, Jangwat Renong turun mari sampai ke bawah ni. Ahli-ahli ilmu alam dunia panggil kata Lempong. Siapa dia kenanam beriwen dindan ni buat Lempong. Orang yang beri nama gelar dia nama dia sanca orang Greek, orang Athens. Orang Greek, orang Yunani tempat hak timbul ahli falsafah. Dia ni nama dia Ptolemy. Ptolemy ni jadi nak kumisar orang Greek. Dia mari dalam kawasan Lempong ni dalam sekitar abad yang kedua. Setawat kisah, zaman tanding atas nama Langkah Besar. Jadi ahli ilmu geografi, ilmu alam ni yang nama Ptolemy ni lah yang digelar kata Lempong. Kawasan ni. Kerana kawasan ni tu penuh kesuburan. Dalam bukit, dalam hutan penuh dengan buah-buah yang beratus-ratus sini. Buah-buah yang ada di sini tak ada tempat lain-lain. Ada binatang, ada apa cukup di sini. Mengikut dalam sejarah pula. Sejarah yang dikarang oleh Syekh Fakih Ali bin Wan Muhammad bin Syekh Sofiyuddin. Nama tarikh Patani. Salinnya apa nama ni Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud buat salin ni dia. Dalam tu sana itu Syekh Fakih Ali dia orang kata orang Arab, orang Parsi mari kawasan ni sana itu belum Islam masuk. Belum Islam ada di sini. Orang tu mari dah mai mereka. Sebab orang Arab dia suka daging rusa. Zaman tu di sini tu daging rusa sana itu buat kering ekspor atas luar negeri. Daging rusa ni kuang kem ส่งไปขายต่างประเทศ Hari ini kita atasขายต่างประเทศ ataupunต่างจังหวัดkita tambah. Rusa tu kalau rumah orang tua-tua kita ada nampak tanduk pak lama-lama di satu baju. Ni nak atas bumi ni bumi yang subur. Kesuburan. Lalu tu orang-orang Arab kan tu mari di sini tu mari tapi siapa kepada masuk Islam, Islam masuk kan itu sudah dari tahun apa nama ni hijrah pertama tahun Masehi 580. Pesun kita sekarang mula-mula Islam masuk orang Arab buat hari tu.
Ada pendakwah Islam daripada para sahabat ni 7 orang mari dalam kawasan. Tolak daripada Maghribi tolak apa ni. Semua demo ni mazhab Syafi'i. Mari dakwah Islam. Mari tolak di sini. Tapi masa tu istana sana itu raja masih lagi dengan agama Buddha. Dan itu dalam sejarah yang ada ajak timur Islam itu 300 tahun. Baru istana ni timur agama Islam. Maka mengikut kaedah dia kaedah ilmu negara, selagi mana ketua negara yang berkuasa itu tidak pakai Islam, tidak memeluk Islam, negara itu tak boleh nak istihad sebagai daulah Islamiyah. Kemudian ulama-ulama yang dari dasar daripada Hadrami melalui Baghdad masuk mari dakwah Islam di sini, boleh menego, boleh berjual sana itu, berjual boleh, itu dakwah Islam. Jalan zaman. Kita kembali pula kepada istana Kriset ataupun petani. Segede Allah SWT nak bombing ni jadi bombing Islam 100%. Segede Allah SWT nak bombing petani ni jadi bombing Islam 100%. Rakyat timur Islam banyak lah. Raja, istana masih degil lagi. Tak saya terima Islam. Tidak ada pendakwah Islam yang berani masuk dalam istana untuk mendakwahkan Islam. Lalu itu Allah SWT mentakdirkan Raja Indira Hayatu Nakapha. Yang mana raja ni ada anak 3 orang. Anak dia 3 orang. Sini putera dia, sini yang sulung nama dia Hayatu Mahachai Paina. Hak tengah tu dia dipetino. Nama Phaya Mahachai. Nama semua dengan Sanskrit. Nah, kerana Buddha Mahayana, bahasa guna Sanskrit. Dan yang bosu tadi nama Phaya Mahachai Phailang. Ada Phaina, hak bosu jadi Phailang. 3 orang anak. Jadi takdir Allah SWT itu jatuh Raja Phaya Indira penyakit sana itu penyakit kulit. Timbul penyakit kulit. Sakitnya kulit. Bekok ni itu mekok lebih di kulit. Cari bomo, cari dah segala benda bomo atas kayu berapa putih bukit tak kira. Tak siap. Zaman itulah pendakwah Islam daripada Hadrami, daripada sekarang ni Yaman. Negeri Yaman. Nama dia Syekh Said. Syekh Said Al-Basisa. Syekh Said Al-Basisa sana itu orang Arab daripada Hadrami, pembawa mazhab Syafi'i, mari duduk dakwah di sini. Dia mari sini nanti mula-mula masuk, dia masuk di Pasai. Di kampung Pasai, dalam daerah Pasai, dalam Sumatera, dalam Indonesia. Indonesia Utara. Sekarang ni Indonesia, dulu itu kita panggil Jawa. Syekh Said ni masuk mari dia gerembek agama di situ. Maka dalam kawasan Indonesia tu Hindu bekang sekali. Bahawa ni nak percaya Islam, Hindu tu mengamuk. Buat Syekh Said itu hijrah daripada Pasai masuk dalam Taning. Bahawa Syekh Said masuk mari dalam Taning tu, masa tu dalam Taning kita ni Buza pun masih kuat lagi. Dekat-dekat hampir-hampir dengan istana. Syekh Said pergi buka kampung. Satu kampung. Tempat Syekh Said tu orang panggil kata kampung Pasai. Siapa keluar ni orang panggil kampung Pasar. Pasar yang di logat Indonesia, logat petani kita panggil kampung Pasar. Syekh Said hidup di situ. Duk dakwah dia buka kampung di situ, beranak cucu di situ, buka kampung di situ. Umur tempat Syekh Said semaya ni. Syekh Said tak panggil musalla, Syekh Said tak panggil surau, tak panggil madrasah, tak panggil masjid. Tapi oleh kerana kebijaksanaan hak Syekh Said panggil tempat hak dia duk semaya ni. Tempat hak dia panggil orang mengajar, dia panggil kata biara. Biara. Mana panggil kampung mari ada biara. Apa arti biara? Biara maksud dia saat itu rumah orang duk bertepuk ataupun umum beribadat. Hak orang agama Hindu Buddha tu. Lalu tu Syekh Said yang mai buat balasah. Buat pak semaya tapi dia tak panggil madrasah, dia tak panggil apa nama istilah cara Islam, dia panggil istilahnya biara. Dalam bentuk ilmu jiwa, psikologi untuk nak tarik orang mai
untuk buat ibadat. Buat biara. Buka ponok, buka apa situ buat biara. Ponok pun dia tak sebut nama, apa nama ni betul kata ponok. Dia buat umur kecil apa je. Kemudian kesan-kesan tu masih ada lagi sampai sekarang ni. Syekh Sa'id Khan itu apabila dia seorang orang alim, dia juga jadi seorang orang yang geti dalam masalah ilmu perubatan. Raja dah sakit di Gresik ni, dia bertepik siang malam, tak ada perobat, tak ada arah nak buat. Lalu tu hulu balai ni tu pergi katok cana dia panggil. Katok cana, wawa. Dalam istilah dalam sejarah dia tulis katok canai dan wawa kepada rakyat jelata. Katok bong. Kalau kita sini kalau orang tu nebek katok pula. Katok jelata masuk kampung tu kampung. Goyak. Siapa dia? Tahu gedok ni gajah tengah sakit. Gajah kita tengah sakit. Dalam istana. Siapa dia boleh berobat gajah nak jadi menatu. Itu syarat dia. Tu kecil lagi tu senang gitu. Masuk kampung sampai kampung sekolah ke di YK lah ni. Sama dia, duk goyak-goyak sini gatal tak temu. Sehingga sampai kepada kampung pasar. Tu pasar ataupun Syekh Sa'id ni tu baik mari di muka kampung jumpa dengan puak-puak hulu balai hak mari. Tanya kata tuan ni ada kerja apa? Dia goyak raja sakit. Tak tahu lagi kan. Kalau berobat raja siang, raja nak jadi natu dia selalu. Syekh Sa'id kata ginilah nak cuba usaha ikhtiar tulis. Tapi aku tak say jadi menantu raja. Hanya aku nak syarat so lah. Raja mu tu masuk Islam. Dia mau ni baru dengar gitu semua je. Tak apa dia tahu pergi royak raja sendiri, kecek raja sendiri. Dia kecek satu sendirilah dari istana. Bawa Syekh Sa'id masuk ni. Syekh Sa'id pun menghadap raja kecek tu nak berobat. Tapi syaratnya kalau siang ni kena mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Raja kata tak apa dah, kahwin dah sakit ikut royak bergampang. Tak apa pula. Maka berobat dalam sekitar 40 hari sialah penyakit itu, alhamdulillah. Pas cara berobat tu pakai teput-teput awal, ambil berah-berah honyo-honyo, baca-baca ayat segitu. 41 hari sial. Maka raja pun mucak. Mucak ni orang panggil mucak gila gitu. Bos Sa'id paling gelek-gelek kepada agama asal raja. Dia makan, hak biasa makan. Daging hak biasa makan, barang hak biasa duk semua. Mahayana je tak semua tak pung betul kata buat tak pung lupa ke buat sepengah ini jalan ni Mahayana je semua jadi. Jadi apabila dia kembali ke agama asal, sakit yang ni kembali gelek pula. Yang kedua melekok. Sakit yang kedua ke lain tak ada apa-apa. Dalam negeri kita ni tak saya cari bomo. Kena dipanggil Syekh Sa'id mari pula. Syekh Sa'id mari pun lah betul lah berobat. Syarat nak masuk Islam masuk. Berobat yang kedua dekat 20 hari. Ya. Ajar mucak. Mucak masuk Islam sudah politik ini. Ajar politik ini raja sudah. Syekh Sa'id berkelik. Berkelik raja kembali pula pada agama asal yang kedua. Jadi hina-hina mai. Yok yeท้าทายพระบรมเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา Kembali pula Syekh sampai rumah tu tak ada sampai seminggu mai turut pula. Naik sekali ni kata teruk sampai ke bubung dalam kos ni. Syekh kata sekali ni nak pergi terakhir. Kalau duk main lagu ni lagi ya, main sekali lagi potong catat kok dia pun dia tak mari dah. Dia kecek banyak raja kita. Raja rendah dia kecek porah. Tak boleh sakit dulu. Yang tiga alhamdulillah seminggu siang. Obat yang pemuda semata. Jadi apabila siang itu Syekh Sa'id bersipir-sipir nak kelik apa ni raja pergi. Ya mu'alim tuan Syekh. Duduklah di sini. Duduk sini. Suruh duduk dalam istana dia panggil anak dia 3 orang tu baik mana. Duduk di balai rong luar. Panggil menteri dia, pembesar dia, bendahara, bendahari, temenggung semua temleng dia sah. Mari duduk di sini. Dengan rakyat-rakyat sekali masuk istana pula. Raja kata semua saat itu pembesar-pembesar dan rakyat aku semua kena turut. Tuan Syekh ni semua kena masuk Islam. Upacara saat itu raja mucak yang ketiga masuk Islam. Dan di situlah Syekh Sa'id itu mula buat upacara menjawi, masuk jawi dalam kawasan istana. Buat dalam sasar. Dia pan, urus semangat.
Kuning, merah, apa ni, dodo, tak dodo, tak belakang. Lepas tu orang jadi merbak, saat itu nama Tok Kemiri. Tok Kemiri. Tok Kemiri ni lah orang yang buat tepung dada. Ada bubur dekat-dekat tu, Tok Kemiri tu. Buat tepung dada, buat apa ni, dodo, tak dodo, mari buat acara besar-besar. Hak pasal buh daun, apa nama daunnya, hak orang tu bomo dah agak lepas, tak lepas. Asal air kita, air sapi kita, piang ni kita, lepas tak lepas tu mari di situ acara. Dia buat-buat saja, nak jadi piti tu jadi celong besar. Tapi benda ni dia tak ada dalam ajaran Islam. Tapi perkara ni dia tak ada bercanggah dengan Islam. Jadi alhamdulillah, Raja masuk Islam, Raja Indira tadi masuk Islam dengan nama gelarnya Raja Sultan Ismail Shah Zulillah fil alam. Oh panjang nama, comel nama. Kemudian anak dia hak sulung sana itu hak nama hak sulung Hayatu Mahachai Paina tu nama Sultan Muzaffar Shah. Hak perempuan sana tu nama Siti Aisyah, nama cara Islam. Yang hak bosu hak Pailang Mahachai Pailang ni nama Sultan Mansur Shah. 3 beradik. Ni nak perekat. Yang kadang kalau mula ada state sini dia tak sudah. Panjang. Nak perekat sikit. Dan ada jelas nak wayak peristiwa-peristiwa yang penting. Jadi apabila raja sudah masuk Islam, maka dah ada doa hak menyelamatkan istana di Kisik sana itu. Syekh Said dah ada doa, dia minta doa dengan Tuhan, ya Allah SWT, mintalah wilayah dan negara Patani jadi sebagai Patani Darussalam. Lalu itu gelar Patani Darussalam tu sudah bertapuk sebab kita sana itu 500 tahun kita. 500 tahun lebih. Inilah pengisytiharan Patani sebagai daulah Islamiyah. 5 mari dah 500 tahun lebih Patani sebagai negara Islam. Dan Syekh Said lah jadi sebagai ulama, sebagai tok guru, sebagai orang alim, penasihatnya istana dan raja. Ni kalau kita tengok sudut sejarah di sini berartinya pimpinan dalam masyarakat kita sana itu dengan ulama, dengan tok guru dia akak tinggi. Jadi sebagai penasihat. Kemudian dia ada celah tu sana itu timbul peristiwa yang penting dalam Sultan Ismail Shah ni. Masa tu di kawasan tepi patah ni, kawasan dia tepi patah ambil daripada Pulau Bekah. Pulau Bekah sana itu lo ni kita terkenal kata subhanallah. Hera bersih. Kita kenal pasal itu. Tapi nama asal dia Pulau Bekah. Kawasan Pak Hokuk, kawasan Pulau Bekah tu tolak naik mari sampai ke Bandar, sampai kepada Tanjung Lulup, sampai ke Parit. Inilah kawasannya yang penting. Jadi pelabuhan terbesar dalam Asia Tenggara. Jadi tara tijai dalam Asia ni. Zaman itu pedagang-pedagang daripada Eropah sana itu mari pelabuh sini, mari singgah sini. Ada satu hari ada kapal itu pedagang daripada Cina. Mari sampai di sini, satu ada dapat muka pola. Wak naik satu peluru gede. Hadiah ke raja. Peluru gede wak hari di negeri Cina ni besar lebih kurang 8 kilo. Wak timung sama nak tahu 8 kilo. Besar tu. Mari raja. Raja kecil. Sultan Ismail tengok satu. Apa ni? Kita peluru. Hadiah kepada tuanku. Puak-puak dia ni minta nak jual. Nak menego hadiah peluru gede. Pak Raja tanya mana betul? Kata betul dan dia nak orang payah ya. Di sini dah timbulnya satu fikrah raja kena buat bedil besar dengan terkenal kata nama bedil Maryam, bedil besar Punyai. Lalu tu raja panggil sorak pembesar dia apa semua. Kita ni malu lah. Jadi sebuah negeri, sebuah negara ni bedil pun tak ada. Ada keris, ada bedil, ada leming, tak ada bedil. Soraklah buat bedil. Masa tu dalam tanah orang jadi tukar buat bedil besar tu, orang daripada Parsi.